Dia datang jumpa saya, satu makcik. Dia kata, Ustaz, saya dah jual semua rumah. ASB, tabung haji, semua saya dah ambil duit. Kenapa? Hai, Ustaz tak tahu ke nak berlaku dukhan? Bila? Macam mana Ustaz jadi Ustaz tak tahu macam mana? Kiamat takkan berlaku sehinggalah apa? Nampak tu. Lan taqumas saah, Nabi kata. Sama sekali tidak akan berlaku kiamat. Confirm tak berlaku. Sehinggalah datang 10 tanda-tanda yang Nabi sebut. Lan taqumas saah hatta tarawna qablaha 10 ayat. Sama sekali tidak akan berlaku kiamat sehinggalah ditunjukkan kepada kamu, datangnya kepada kamu 10 ayat, 10 tanda. Pertama, ad-dukhan. Nabi sebut akan datangnya asap. Wad-dajjal. Akan datangnya dajjal. Wad-dabbah. Akan keluarnya binatang yang bernama dabbatul ard. Wa yakhruj Ya'juj wa Ma'juj. Akan keluarnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian wa tulu'ush syams min maghribiha. Akan terbitnya matahari daripada arah sebelah barat. Kemudian turunnya wa nuzulu Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi kata lagi wa salasata khusufat. Akan berlakunya 3 gempa. Khusfun bil masyriq, khusfun bil maghrib, khusfun bi jaziratil Arab. Yang terakhir kata Nabi wa narun yakhruju minal yaman tadrudun nas ila mahsyarihim. Kata Nabi yang ke-10 akan keluarnya api daripada negara Yaman yang akan menghalau manusia kepada mahsyar. 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Selagi tak ada benda ni, kiamat takkan berlaku. Takkan berlaku lagi. Jadi takkan berlaku lah besok. Tak ada apa. Pilih kerja macam biasa. Yang mana nak kahwin, silakan. Nak kahwin hujung bulan ni, cuti sekolah. Nak kiamat dah mak. Tak payahlah mak. Mak ada kata, kalau kamu tak nak, maknya kahwin. Hiduplah seperti biasa. Tetapi ingatlah pesan Nabi. Walaupun kita belum sampai 10 tanda-tanda kiamat yang besar itu, tanda-tanda kiamat kecil semua dah berlaku. Banyaknya maksiat, banyaknya pembunuhan, Islam hanya tinggal nama, Quran tak dibaca, tak diamalkan, banyaknya gempa bumi, banyaknya pembunuhan, banyaknya peperangan, banyaknya zina, banyaknya arak, diagungkannya penyanyi, semua tanda-tanda kiamat yang kecil telah pun berlaku. Terus saya kata apalah tuan-tuan? Di surau akan berlaku tanda kiamat. Di masjid akan berlaku tanda kiamat. Bila Ustaz? Bila orang berdiri di atas saf, tetapi tak ada siapa yang nak jadi imam. Itu tanda kiamat kecil. Orang ada nak jadi saf, ada makmum. Tolak orang depan. Dan kau tekak sakit. Hai, tadi ambil wuduk elok. Suruh jadi imam, serta-merta sakit tekak. Usuk, kau imam, aku COVID, lari semua orang mentah. Dia belasah COVID tu. Tak ada siapa tinggal dah. Penakut dengan COVID. Hari ni berapa banyak tuan-tuan yang masjid, surau tak ada orang bang. Yang tak ada orang jadi imam. Tak semayang pun. Saya pergi kuliah satu surau, perempuan, orang lelaki tak ada. Bila saya kuliah, muslimat, semayang asar, tak ada lelaki-lelaki. Satu makcik tanya, Ustaz, kami duduk tunggu orang azan, Ustaz. Tak ada siapa pun azan. Tentu? Boleh tak saya azan, Ustaz? Astaghfirullahalazim. Makcik duduk dia lah, makcik. Bayangkan tuan-tuan, apa nak jadi ni? Itu tanda-tanda kiamat. Telah pun berlaku, tuan-tuan. Sebab itu, dulu, ada orang offer saya bertanding pilihan raya. Saya cakap saya bukannya ahli mana-mana parti politik. Saya tak berminat dan saya tak mau campur dengan politik.
Lagipun saya bukan ahli parti. Saya tak masuk parti. Dulu saya masuk satu parti, kemudian saya umum, saya keluar. Saya tak mau parti. Kenapa nak pilih saya pula? Sebab kami nak ustaz mewakili orang yang tak ada parti bertanding. Lah, macam tu pula dah. Dan kami nak ustaz bawa idea ustaz, bawa dalam pentadbiran negara. Oh, saya bila dengar tu, kena perkemas duduk. Yang ni saya suka. Sebab selama 32 tahun, saya hanya boleh bercakap. Sekarang saya nak diberikan tugas dan amanah. Alhamdulillah, ini satu cabaran yang baru. Boleh bercakap saja, buat apa tuan-tuan? Orang tak dengar. Bayangkan kalau saya ada kuasa. Saya kata macam ni, Datuk macam ni, Tok Nam. Kalau saya ni, saya nak nombor satu. Setiap surau dan setiap masjid dalam Malaysia, mesti ada 2 imam dan 2 bilal daripada Mahat Tahfiz. Supaya 60,000 budak-budak yang duk belajar tahfiz ni, di 60,000 Mahat Tahfiz, mereka ni sekurang-kurangnya ada imam, ada bilal daripada dibayar gaji untuk mereka, supaya masjid kita ada imam hafiz, supaya surau kita ada imam dan bilal hafiz. Setuju? Setuju. Jalan. Bayangkan tuan-tuan, kalau saya bertanding dan saya menang itu. Tuan-tuan tak nampak kepala otak saya tu. Barulah tuan-tuan hadis ni, kiamat lambat lagi sampai. Pasal apa? Tu imam ada. Ni budak tahfiz film nega berge, budak tahfiz tak tahu dia kerja apa. Bayangkan surau kita ni ada 4 budak tahfiz, kerajaan bayar gaji dah. Mana dapat peruntukan ustaz? Tak ada peruntukan. Hang cakap bola saja setahun 400 juta. Yang bola hang boleh bayar gaji pemain bola sepak, jurulatih bola sepak. Ini silat-silat Ronaldo pun daripada panggil tuan-tuan. Pak siapa hang tak boleh bayar gaji kat depan ni? Allah bagi rezeki, jalan. Tadi saya sebut surau dekat RNR tu kecil. Bila berhenti kat Plaza Tol, belagau punggung tu. Seorang tu ambil wuduk, kita lalu, jatuh lah longkang. Punya sempit. Saya pernah kata dekat dia apa? Saya nak buat masjid di setiap RNR. Di setiap RNR ada makanan segera. Ada restoran, ada sesi minyak yang besar-besar sampai 3-4 sesi minyak. Surau Kemetot. Apa salahnya buat masjid, ada azan, orang nak berhenti semayang, nak meneruskan perjalanan semayang, diiringi dengan azan, diiringi dengan doa. Ada bilal khas, ada imam khas, ada tok siap khas yang 24 jam duduk di masjid. Taklah hari ni tuan-tuan pergi area, kawan tu semayang hujung dinding, kawan tu semayang hujung dinding. Lalah dia pergi semayang depan, dia berdiri tegak, tak keluar-keluar. Pasal apa? Dia tak boleh keluar, orang blok dia. Tuan-tuan dah jumpa tak? Dia berdiri, kok mana aku nak keluar ni tuan-tuan ni? Surau kecil. Buat cantik-cantik besar-besar. Hak lain hang boleh buat besar. Oh, dekat 10 saya bagi tuan-tuan. Setuju dengan syarat saya? Setuju. Oh, okey, saya pun setuju. Mai malam tu tak jadi. Esok tu tak ada. Sak jadi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, orang tak tahu cerita, orang kutuk Ustaz Kazim. Tapi dia tak tahu apa benda hak saya nak buat. Sebab tu kalau menteri hak baru ni jadi menteri tu, saya nak jumpa dia tuan-tuan, saya nak tu. Buatkan benda ni. Kalau hang nak tengok Islam ni, kalau hang nak tengok masjid kita, Mahat Tahfiz kita, ekonomi kita, buat. Antara yang saya minta nak buat tu tuan-tuan apa? Hak mula-mula saya sebut tadi, hak Al-Baqarah. Yang Al-Baqarah. Bela, naikkan balik ekonomi kita. Selesaikan masalah ayam. Tak habis-habis telur. Tak ada telur, tak ada telur. Telur je hidup hang ni. Takkan tak boleh settle masalah telur, tuan-tuan. Tapi boleh cakap lah. Tak ada tanding apa. Boleh cakap lah. Tunggu 5 tahun pula. Itulah bodoh Ustaz Kazim. Tapi orang hentam saya lagi bodoh. Tuan-tuan yang saya hormati. Baik, ini perkataan walan. Maknanya benda yang takkan berlaku. Ustaz Kazim nak bertanding pilihan raya ni, wala ke walan? Soalan ni. Wala ke walan? Wala, maknanya tak mustahil boleh. Melainkan kalau saya mati, walan lah. Nyesal aku duduk depan, kena tanya pula dah. Lain kali aku dengar ceramah, duduk belakang tiang. Selamat aku tuan. Benar belakang tiang selamat ni. Baik, dalam hadis ni, Nabi sebut apa?
Walan tazala hazihil ummah qaimatan ala amrillah. Akan ada satu umat aku, di kalangan umat aku, mereka ni takkan terjejas. Sama sekali takkan terjejas. Walan tazala. Nabi sebut perkataan, walan tazala hazihil ummah. Takkan jadi apa-apa mudarat kepada kita. Siapa dia? Satu umat Nabi Muhammad, mereka ini qaimatan. Mereka akan sentiasa berada pada jalan yang lurus atas jalan Allah. Walaupun mereka duduk di zaman akhir zaman. Saya tak nak cerita bab akhir zaman, tuan-tuan, bab dajjal lah, konspirasi lah, apa bala semua. Yang tu bersepah dah tuan-tuan guru kita bercakap. Yang saya nak cakap di sini, hadis ni Nabi sebut la yadurruhum man khalafahum. Tak ada siapa boleh menyusahkan mereka. Walaupun dajjal sekalipun. Walaupun makhluk-makhluk yang kita sebut Yahudi, Nasrani sekalipun. Kita takkan diusik, kita takkan jadi susah. Siapa dia, Ustaz? Yang orang hari ni, yang duk takut ni, dia dengar cerita akhir zaman, dia takut. Saya bagi contoh, takut apa? Pertama, dia takut bab makan. Prepping. Simpan makanan. Kenapa? Kau tak tahu ke? Dajjal dah nak keluar. Habis tu, simpanlah Maggi. Beras. Simpan belakang rumah. Buat prepping. Cara prepping yang betul. Dah 3 tahun. Hampir 3 tahun dah berlalu PKP. Beras yang kita beli 20 kampit sekarang jadi apa? Berapa banyak waktu PKP hari tu disuruh prepping makanan. Sekarang dah jadi bubuk dah. Bubuk dah beras tu. Tuan-tuan tak ingat dulu no? Tiap-tiap hari prepping. Tanamlah sayur belakang rumah. Nanti makanan tak ada. Apa tuan-tuan ingat Dajjal ni, bila dia datang, dia tengok Maggi dah, tak apalah makan. Tuan-tuan ingat Dajjal macam tu ke? Dah, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, waktu PKP hari tu, yang kecoh-kecoh tu, apa yang tuan-tuan dengar? Tuan-tuan, nanti nilai wang kertas tidak ada nilai. Wang kertas tak ada nilai, tuan-tuan. Habis tu, ganti dengan emas. Beli emas. Di mana saya nak beli emas? Dengan saya jual emas. Tuan-tuan ingat tak dulu? Saya tegur dalam Facebook saya tegur dalam ceramah saya. Saya ni emas, jual emas. Abang ni nak beli emas. Nanti duit ringgit tak ada nilai, duit kertas tak ada nilai, emas. Belilah emas, simpan. Akhirnya abang ni beli emas kat saya. Abang beli emas kat saya pakai apa? Pakai duit juga. Tadi kata duit tak ada nilai. Saya pergi simpan dalam duit tak? Duit juga. Saya nak ambil supplier emas, saya bayar dengan duit tak? Itu pasal apa hang kata duit hang tak laku? Pasal apa emas laku? Hang tak baca dalam hadis Nabi sebut di akhir zaman, emas akan terbit di tepi-tepi jalan. Tak ada siapa teringin pada emas. Emas ni terbit dalam kitab, tuan-tuan. Macam batang-batang balak keluar ni, tuan-tuan ni. Tak ada siapa yang nak terima zakat sebab semua orang jadi kaya. Sebab tu kita kena baca hadis betul-betul. Yang ketiga, cerita tentang dukhan. 15 Ramadan, hari Jumaat, akan berlakunya asap. Asap akan keluar ibu-ibu dan bapa-bapa. Sudah, tuan-tuan. Kita kalau dengar ceramah mereka, kita naik gaya. Ini tanda-tanda kiamat, bapa. Dukhan ini akan berlaku. Bilanya Pak Ustaz? Ya 15 Ramadan. Hari Jumaat, tuan-tuan. Asap akan memenuhi. Sudah. Dia datang jumpa saya, satu makcik. Dia kata, Ustaz, saya dah jual semua rumah. ASB, tabung haji, semua saya dah ambil duit. Kenapa? Ustaz tak tahu ke nak berlaku dukhan? Bila? Macam mana Ustaz jadi Ustaz tak tahu macam mana? Itulah Ustaz kami tahu. 15 Ramadan ni. Itu yang makcik dah buat dah store belakang rumah. Buat makanan, simpan air, semua makanan, Maggi, semua. Kalau ada tamu senang, kata dia. Lah, dah nak kiamat pun makcik ingat mentera darah lagi, makcik.
Adakah nak kiamat ingat mata ke darah? Nak kiamat ingatkan iman. Nak kiamat kuatkan iman, bukan kuat makan-makan. Tak tahulah, tapi makcik dah tahu dah nak datang dah dukhon kata dia. Asap. Tu makcik dah tahu keluar duit semua dah. Tu makcik beli emas. Emas tu mana makcik simpan? Bagi kat ustaz lah dia simpan. Elok. Setahun lepas tu dia datang tuan-tuan, dia minta pondok saya. Saya ada 270 buah pondok di sekolah saya. Dia minta pondok, dia nak duduk. Sebab rumah dia dah tak ada, emas dia tak ada, ustaz tu duduk balik lah di tempat dia. Kan dah kiamat makcik. Saya nak belasah dia pun tak gamak tuan-tuan. Kesian nak taruh sikit Ultraman taruh tu tak gamak lah tuan. Dah lah duit hilang, harta semua hilang, kena tipu pula. Sabarlah. Saya pergi ceramah di Mekah. Saya ceramah di Mekah, tuan-tuan. Buat dekat satu hotel untuk orang-orang Melayu kita, orang petani kita di Mekah. Datang suami isteri daripada satu tempat nama dia Yanbu nama dia. Kita ni di Mekah yang tahu Riyadh, Jeddah, Madinah. Yanbu kita jarang dengar. Saya tanya, "Kak, abang dari mana?" "Dari Yanbu, Ustaz." "Oh, Ustaz, Imam Mahdi dah nak keluar. So, kami nak pergi cari dia." "Di mana?" "Khurasan." "Ustaz tak nak ikut?" "Kalau saya ikut cari Imam Mahdi, sekolah saya macam mana? Imam apa pula nak ada sana? Imam Kazim dah tak ada." Dia tinggalkan anak dia tinggalkan kerja dia datang untuk pergi Khurasan. Sebab dia kata Imam Mahdi akan muncul daripada Khurasan. Saya kata, "Kak, nak tunggu Imam Mahdi silakan. Nak tunggu Nabi Isa pun silakan. Tapi Kak, sebenarnya abang, mereka ni tak payah ditunggu. Sebab mereka mesti datang. Tunggu buat apa? Akak hanya siapkan iman, akak perteguhkan iman akak. Datanglah apa-apa benda pun. Nabi sebut dalam hadis ni, engkau duduklah di akhir zaman pun kau takkan jadi apa dengan fitnah di akhir zaman." Yang ni yang saya nak ajak pada tuan-tuan malam ni. Jom jadi yang macam Nabi sebut. Walan yazala hazihil ummah qaimatan. Takkan jadi apa-apa kita. Takkan jadi apa-apa. Macam mana Ustaz? Maksud tak jadi apa-apa tu Ustaz? Kalau kita ada iman, kalau kita ada keyakinan yang betul, tuan-tuan tengok maksiat ni, tak teringin kita nak buat maksiat tu. Tak teringin tuan-tuan. Punya banyak maksiat lah, tak teringin. Baru ni saya pergi mana kah? Balik pada umrah tu, rambut pun tak tumbuh. Saya masuk hotel tuan-tuan ni, nak sembahyang maghrib ni lewat jam. Tengok satu perempuan pakai skirt, pakai singlet, duk ketuk pintu. Dia tengok saya tau. Saya tengok ke sini. Duk gelak kat saya, ketuk pintu tengok saya ni. Hai makcik ni. Saya tak tengok tuan-tuan. Pasal apa? Buat apa? Tengok bukan isteri saya. Tah perempuan mana tu. Hang tak pakai apa pun aku tak tengok. Pasal apa? Aku nak jadi hak Nabi sebut ni. Marilah maksiat macam mana pun, aku tak ada pada aku. Yang ni yang saya nak ajak diri saya, nak ajak pada tuan-tuan hadirin hadirat. Walaupun aku duduk di tempat tu. Saya tak kalih pun. Saya tak kalih tengok belakang. Sambil duduk buka bilik hotel, saya duduk tengok. Ada lagi minah tu. Tak ada faedah untuk saya. Jangan duduk kelin juga. Tak tengok membazir pula. Ini penyakit lah. Tak tengok membazir pula. Nak sampai pada tahap yang kita baca ni, Allahu Akbar. Yang orang lain tak semayang, kita semayang di masjid. Yang orang lain subuh tak datang, maghrib lantak dia orang lah tuan-tuan. Aku dah hajar, aku dah azan, aku dah buat kempen. Dia orang tak datang, aku tetap semayang. Inilah rumah aku untuk aku ibadat dengan Allah. Orang inilah yang Nabi sebut. Datanglah zaman apa pun tuan-tuan, mereka ni takkan digugat. Walaupun yang datang itu adalah Dajjal sekalipun. Marilah letak pada emas ke, letak pada dia wang ringgit ke, suruh cakap benda yang haram.
Aku takkan cakap benda yang haram. Hang letaklah segunung emas sekalipun. Orang macam ni lah orang yang selamat. Siapa dia? Orang yang taat kepada Allah, orang yang taat pada Rasulullah, orang yang menahan hawa nafsu. Jom tuan-tuan, kita buat persiapan menghadapi zaman akhir ini dengan buat 3 benda ni. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Kemudian tahan hawa nafsu. Selamat kita. Masalah kita sekarang ni, siapa yang terlibat dengan riba? Tak pakai, leceh. Nak pakai, kena ambil hutang. Bila ambil hutang, terlibat dengan riba. Pejam mata lah, janji boleh pakai. Tak hutang, tak merasa. Nampak? Akhirnya kita terlibat dengan fitnah riba. Apa lekeh ke pakai motor? Apa sengkek ke pakai kereta kancil? Kereta awak tak ada hutang, motor awak tak ada hutang, Wira awak tak ada hutang, Toyota awak tak ada hutang. Sudah, aku selamat daripada riba. Riba lah yang merosakkan kita. Tapi hari ini, rumah kita riba, blender kita riba, motosikal kita riba, motor harga 100,000. Nak beli cash tak mampu, hutang. Tak boleh buat loan Islam, pinjaman Islam, pembiayaan Islam, buat loan riba. Kemudian kita sembahyang, Allahu Akbar. Balik naik motor riba. Macam mana Allah nak terima sembahyang kita? Macam mana kita nak kalahkan Dajjal kalau motor kita riba, rumah kita riba, pembiayaan kita tak ada? Kalau tuan-tuan nak yang ni tuan-tuan, Nabi sebut apa? Nabi sebut qaimatan ala amrillah. Mereka tetap berada pada perintah Allah. Mereka tak buat benda yang haram. Dajjal mari depan mata dia pun, Dajjal tak boleh buat apa. Jadi tuan-tuan takut apa dengan Dajjal? Tuan-tuan peduli apa dengan kejahatan manusia kalau tuan-tuan berpegang pada perintah Allah?